Selamat datang ke Peach Tree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, selamat kembali ke Peach Tree Morning Show. Gembira untuk jumpa sekalian. Hari ini Selasa 19 hari bulan Mei. Terdapat dua orang tetamu yang istimewa hari ini. Kawan baik saya, Raul Natales dari Mexico. Beliau bekerja di syarikat yang besar di Mexico iaitu Coca-Cola, salah sebuah syarikat terbesar di Mexico. Beliau juga bekerja untuk Tech di Monterey seperti MIT Mexico 2, sebuah universiti yang terkenal dalam bidang kejuruteraan. Beliau seorang jurutera mechanical dan graduan dari ACIM College di Sedona. Ada keluarga yang bahagia dengan dua orang anak lelaki, seorang 13 tahun dan seorang 17 tahun. Jadi terima kasih Raul kerana bersama dengan kita juga penganjur bagi program hebat di Mexico. Terima kasih ya. Kemudian ialah Elalu dari Shenzhen, China. Beliau pernah menjadi eksekutif di syarikat America International Insurance, syarikat yang sangat besar, dan juga di Ping An Bank, salah sebuah bank terbesar di China yang memiliki bangunan terbesar di Shenzhen, di mana saya ajar kelas di atas sana. Saya rasa bangunan itu adalah 108 tingkat lebih tinggi atau 118 dan lebih besar daripada Empire State bangunan. Jadi beliau bekerja di sebuah syarikat yang sangat besar. Dan sekarang beliau seorang perunding psikologi dan ada seorang anak lelaki yang berumur 14 tahun dan juga graduan dari Sedona College International. Jadi terima kasih. Saya nak jemput Ella menjadi host hari ini. Ya, terima kasih ke Sheila kerana menjemput kami ke rancangan ini. Saya selalu suka bersarapan dan nikmati rancangan ini. Waktu apa sekarang di China? Sekarang pukul 8:17 AM. Ya, betul-betul rancangan pagi untuk anda ya. Ya, saya ada teh ni. Soalan hari ini mengenai pendidikan dari Delhi, dari Romania. Hello Gish Michael dan guru-guru. Nama saya Delhi dari Romania. Soalan saya mengenai sistem pendidikan yang agak lama di negara saya. Kanak-kanak hadapi masalah cari nilai dalam kandungan pelajaran atau teladan dari guru agar mereka dapat belajar dengan senang dan berseronok. Apakah benih yang boleh ditanam oleh ibu bapa dan anak-anak untuk tukar sistem pendidikan supaya lebih berseronok dan bernilai? Terima kasih. Saya rasa setiap ibu bapa nak tahu perkara ni. Ya, sama di China, di Mexico, Raul. Ya. Raul, apakah pendapat anda? Saya rasa ni soalan yang menarik kerana di Mexico kami rasa sistem pendidikan tak dapat mengikuti keperluan kanak-kanak semasa. Ketika saya dengar soalan ni, saya fikir apa yang boleh kita lakukan untuk mempertingkatkan sistem pendidikan ni. Saya imbas berulang kali mengenai kisah PEN. Saya sedar sistem tu sebenarnya dia dah jadi usang sendiri. Tak jadi usang sendiri ya. Sama seperti PEN. Saya ada sebatang PEN di sini ya. PEN ini berasal dari saya. Sama seperti sistem pendidikan. Sama juga jika usang atau tak, ia datang dari kita ya. Jadi apakah benar yang kamu harus tanam untuk ubah ni? Saya rasa dia sebut dua faktor, iaitu keseronokan dan kanak-kanak dapat pengalaman yang bermakna di sekolah. Jadi saya rasa ni adalah dua jenis benih yang kami boleh tanam. Bagi keseronokan sama bagi kanak-kanak atau ibu bapa
bapa. Ibu bapa adalah guru pertama bagi anak. Jadi ibu bapa tak nikmati kehidupan mereka, maka mereka dapati sistem ni tak seronok lah. Tapi jika mereka dapat nikmati hidup, dia akan lebih mudah. Ya, jadi jika mereka dapat nikmati hidup mereka masing-masing, ia akan lebih mudah ya. Saya fikir terdapat sebuah sekolah yang berhampiran rumah saya. Dan sebenarnya ia bukan sebuah syarikat yang baik. Mereka tak mengajar murid-murid dengan baik. Arizona adalah nombor ke-49 di antara sekolah-sekolah di Amerika. Nampaknya kami berada di tempat belakang ya. Saya fikir jika ia datang dari saya, mungkin kerana saya tak berapa suka ingin tahu, seperti saya tak nak belajar benda baru. Saya rasa malas. Jadi sekarang setiap orang rasa dalam kuarantin, termasuk saya, ialah bernasib baik kerana sudah selesai masa kuarantin. Kami di sini masih dalam kuarantin ya. Pada hal ni saya sepatutnya belajar cara guna Zoom dan teknologi baru, tapi saya rasa malas lah. Saya rasa saya tak minat belajar benda-benda baru. Mungkin semakin tua semakin malas. Anda tak minat belajar perkara-perkara baru. Anda tak berapa ingin belajar terutamanya teknologi. Tapi ialah bernasib baik kerana anak lelaki akan mengajarnya semuanya. Saya tiada anak di sini untuk ajar saya. Saya rasa jika kami berusaha lebih untuk belajar sesuatu yang baru setiap hari, apa-apa saja, tak semestinya sesuatu falsafah. Mungkin sesuatu tentang komputer atau sebagainya, itulah benihnya. Apakah pendapat anda? Silakan. Saya setuju. Saya masih ingat dulu saya habis belajar di sekolah jenis eksperimen. Sekolah tu sangat terkenal kerana pemikiran inovatif mereka. Mereka galakkan pelajar-pelajar untuk cuba sesuatu yang baru selalu. Secara peribadi, saya banyak bermanfaat. Saya juga rasa sekolah ni amat seronok. Inilah pengalaman saya. Lalu apakah pendapat anda? Bagaimana menjadikan sekolah lebih seronok? Adakah anak-anak anda suka sekolah ya? Mereka lebih suka sekarang kerana tak perlu pergi ke sekolah lah. Mereka mengikuti kelas online. Sangat gembira ya. Kami sedari kanak-kanak sekarang mengikuti kelas online. Sepatutnya perlu ada sistem yang lebih sesuai untuk kanak-kanak pada masa ni berbanding dengan masa kami sebagai kanak-kanak tu. Jadi kami nak prosesnya lebih seronok untuk mereka. Saya kaitkan sistem usang ni sebagai bunga ketika saya dari biji benih saya sendiri. Saya tahu saya perlu beri keseronokan kepada orang lain, detik-detik yang bermakna. Itulah salah satu nasihat saya. Saya rasa ni usaha belajar sesuatu yang baru juga bagus. Cuba berikan detik-detik gembira kepada orang lain. Berilah tumpuan anda atau hantar benih ni ke sistem usang tu. Atau sistem usang tu ya. Ya, apakah pendapat anda tentang keseronokan? Apakah yang penting di sekolah atau perkara-perkara lain dalam hidup kita? Nampaknya berseronok adalah sesuatu yang penting. Saya tak pasti apakah pendapat anda. Saya rasa berseronok adalah sangat penting, sama ada di sekolah atau dalam kehidupan. Jika anda boleh benar-benar minat, jikalau temui sesuatu yang amat sukar, anda masih nikmatinya dan belajarinya dengan baiklah. Tapi kami perlukan benih untuk rasa seronok. Jadi cuba beri galakan agar mereka rasa seronok dan berilah peluang kepada orang lain untuk menerokai
lebih benda atau mempersembahkan sesuatu secara cantik atau berseronok. Saya tahu seorang sedang mengajar di universiti. Selain daripada menjadi seorang guru yang tegas, dia boleh cuba buat kursus yang seronok. Kemudian pelajar-pelajar akan lebih berminat. Sebagai seorang ibu bapa, kami cuba sesuatu seronok di rumah. Contohnya, saya dan anak saya tak dapat keluar dari rumah. Dan kami kena bersemuka selama 58 hari. Jadi kami berusaha untuk berseronok seperti bancuh kopi secara persaingan agar siapa lebih hebat tu. Oh. Jadi jika saya seorang guru sekolah dan program sekolah semakin tua, tak bersanding dengan perkembangan semasa. Ia masih ajar subjek dan kemahiran lama. Jadi, apakah benih supaya sekolah fikir perkembangan masa depan? Contohnya, apakah yang akan diperlukan oleh mereka 10 atau 20 tahun nanti? Bagaimana ubah sekolah yang hanya lakukan sesuatu yang biasa dilakukan sejak masa dulu dan tak fikir apa yang diperlukan oleh kanak-kanak 10 atau 20 tahun nanti. Dunia akan menjadi berbeza untuk kanak-kanak anda, kan? Benda-benda kami belajar di sekolah menjadi kurang penting untuk mereka, ya. Ya, itu soalan yang baik. Saya rasa mungkin benih kreativiti akan bantu sekolah untuk melihat arus sekarang atau sesuatu dekad nanti untuk lihat masa depan. Jadi saya rasa ia akan menjadi benih yang sangat berguna. Jadi apakah benih untuk inovasi dan kreativiti, ya, Ella? Saya mahu ide yang baru, ya. Walaupun saya merancangkan kursus TCI, saya mahukan kursus yang seterusnya menjadi lebih seronok. Saya nak ide yang baru. Jadi bagaimana kita tanam benih supaya sekolah berubah? Saya selalu suka kumpul ide-ide baru di sekitar saya. Ketika sekatan ni saya lebih lapang. Selain daripada mesyuarat harian saya terbaca ide dan konsep baru serta artikel online lalu berkongsi serta meraihkan idea-idea ni. Banyak idea-idea baik di dunia ni. Jika dapat meraihkan kejayaan orang lain dan berkongsi idea kreatif yang bermakna kepada orang lain, mudah-mudahan kita menjadi kreatif lah. Ya. Raul, apa yang akan anda lakukan apabila anda nak dapat ide-ide baru? Anda ni juga jurutera, perlu sentiasa fikir ide baru, kan? Ya, apa yang saya akan lakukan ialah sentiasa merujuk kepada yang lama, kemudian teruskan ide mereka, kemudian berkongsi ide yang baik itulah, lalu meraihkan ide-ide hebat mereka yang telah dilakukan tu. Itulah apa yang saya akan lakukan. Dan dari asasnya, saya rujuk dari guru-guru sebelum saya dan sambung dari ide mereka. Saya juga meraihkan kejayaan mereka tu. Ya, ada orang bertanya Isaac Newton dan Stephen Hawking, bagaimana anda dapat ide-ide baru? Mereka jawab, saya berdiri di atas bahu gegasi. Maksudnya, saya berdiri di atas bahu gegasi terdahulu. Jadi, saya rasa itu hebat. Okey, saya nak buat sikit pengiklanan. Kami ada kelas istimewa sejumlah 65 kelas yang mengenai penterjemahan. Bagaimana menterjemahkan buku-buku kuno, dan ketika saya perlukan ide-ide baru, saya juga suka baca buku-buku lama dari penulis lama, mungkin 1000-2000 tahun yang lalu dan sebagainya.
Jadi, jika anda nak ada masa, anda dialu-alukan untuk datang ke kelas tersebut yang bernama mixnutsclass@gmail.com. Anda akan dapat banyak informasi di situ dari buku-buku kuno tu, 65 kelas online. Ella, apakah pendapat anda tentang kreativiti? Saya setuju dengan Gisela tentang kelas kuno. Sebenarnya mereka adalah sumber kreativiti kerana ketika kami menterjemahkan sesuatu, saya kerap dapat idea-idea kreatif. Itu sungguh hebat. Jika kami baca dan belajar dan guna ilmu ni dalam hidup diri kita, saya rasa kami akan menjadi lebih kreatif lah. Saya dapat satu akal ketika kami berbincang tentang ubah sistem pendidikan agar ia lebih bernilai. Saya rasa sewajarnya kami kena bertemu dengan seseorang guru yang baik. Masuk sekolah yang baik. Jadi apakah benar untuk temu seseorang guru yang baik ya? Gisela? Oh, saya tak pasti. Dalam sekolah saya ketika saya masih kecil lagi, sebenarnya saya bertemu dengan cikgu-cikgu yang sangat baik. Dan saya rasa setiap sekolah juga macam begitulah. Tapi saya tak faham bahawa saya sungguh bertuah kerana ada guru-guru yang sangat baik selama bertahun-tahun di sekolah dan selepas sekolah. Dan saya fikir setiap cikgu adalah macam ni. Tapi selepas besar nanti, saya dapati ada cikgu yang baik dan tak baik. Dan saya bertanya kepada guru saya, kenapa saya dapat bertemu dengan guru yang baik? Apakah sebabnya? Jadi pada suatu hari, saya bertanya guru saya, iaitu guru Sami saya tanya, apakah benar untuk bertemu dengan guru-guru yang baik ni? Beliau menjawab, iaitu berkongsi seberapa banyak yang anda faham. Beliau tak kata berkongsi apa yang anda faham, tak berkata macam ni. Beliau kata berkongsi seberapa banyak yang anda faham. Lalu saya bertanya, kenapa anda berkata seberapa banyak yang anda faham? Kenapa anda tak kata berkongsi apa yang anda faham? Beliau berkata, sebenarnya anda tak berapa faham lah. Jadi apa yang anda faham berkongsi dengan orang lain agar dapat faham lebih lagi. Itulah cara untuk bertemu dengan guru yang baik. Juga kenali mereka di sekitar juga guru anda. Contohnya anda beranak dan saya percaya mereka yang beranak terima pengajaran besar dari anak-anak mereka. Dan saya tak bergurau ya. Mereka yang saya kenali yang beranak, anak-anak bantu mereka menjadi lebih muda. Beri mereka idea-idea baru. Dan anak-anak selalu bertanya, kenapa macam ni mak? Kenapa macam tu ayah? Jadi kami dapat kenali guru-guru di dalam hidup kita, termasuklah anak anda. Jangan fikir anak bukan guru anda ya, padahal mereka lah guru yang baik. Jadi benar untuk menemui guru yang hebat dalam hidup anda ialah dengan cara guru lain, dengan cari guru lain dalam hidup anda. Kami memiliki seekor anjing yang baru meninggal. Dah tua, buta dan juga pekak serta tak jalan banyak. Kami menjaganya bertahun-tahun. Dia hanya seekor anjing kan? Tapi banyak mengajar kami tentang cinta, kasih sayang. Jadi anda mula cari guru dalam kehidupan anda, maka anda dapat menemui lebih banyak guru yang hebat ya. Kan hebat? Ya, kami sudah melebihi 15 minit. Baik. Ella? Ya, kami perlu buat rumusan dan berikan cadangan praktikal. Seperti apa yang Raul cadangkan tentang perubahan sistem pendidikan. Terlebih dahulu kami perlu lakukan sesuatu dengan seronok. Itulah pendapat saya. Jadi
seperti buatlah sesuatu dengan seronok ya. Apa lagi Raul? Ya, ingatkan ya, di mana sistem usang ni berasal. Tu akan memaksa kami untuk memberikan detik-detik yang gembira kepada orang lain supaya kita dapat lihat sistem pendidikan yang lebih menyeronokkan. Saya suka cadangan terakhir yang saya sebut tadi ya. Bagi saya, sepanjang hidup saya, setiap pagi ketika saya melakukan meditasi saya, sebahagian daripada persediaan meditasi ialah minta seseorang untuk mengajar saya hari ini. Jadi dalam meditasi pagi saya, kami berdoa dan berharap dapat bertemu dengan seseorang yang akan mengajar saya sesuatu, dan kemudian seharian ni kami akan cari orang untuk mengajar kami. Itulah benda yang baik. Saya nak cadangan tu kepada Delia. Adakah anda ada soalan untuk esok? Ya, kami akan ada Brian Mendoza dari Mexico City dan Anna dari Romania. Ya. Hai Geshimais, nama saya Kaling dari Malaysia. Soalan saya ialah ayah saya ada diabetik yang teruk yang mengakibatkan sakit buah pinggang. Beliau kena makan ubat tapi tak mengawal dietnya, malah lakukan perkara yang merosotkan kesihatannya. Kami dah banyak beri nasihat. Jadi apakah yang keluarga saya boleh lakukan agar ayah sudi menjaga kesihatannya tanpa dipaksa ya? Terima kasih. Oh, soalan yang sukar. Kaling dari Singapura? Malaysia. Ya, ayahnya tak menjaga kesihatan dengan baik. Saya gembira kerana tak perlu jawabnya. Ya, tak sabar-sabar menanti esok ya. Ya, tapi anda perlu menjawabnya besok ya. Raul, saya berharap anda akan menjadi host hari Khamis dah. Dan jumpa lagi. Terima kasih. Saya tahu ini soalan yang sukar lah, tapi berasa amat excited kerana dapat tetamu yang amat cool dari China dan Mexico. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.